6.5 bagi kursus mata pelajaran Ekonomi Malaysia kelas D. Kami telah menjalankan kaji selidik mengenai kesan COVID-19 terhadap sektor kedua dan sektor ketiga di Malaysia. Sektor kedua merupakan aktiviti pemprosesan bahan mentah daripada sektor utama. Sektor kedua menghasilkan barang siap dan separuh siap. Seterusnya, sektor ketiga pula dikenali sebagai sektor perkhidmatan. Sektor ketiga memberi sokongan kepada sektor utama dan kedua supaya aktiviti ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Dalam video ini saya akan terangkan kesan COVID-19 kepada sektor sekunder. Sektor sekunder merupakan sektor paling penting kerana menghasilkan kekayaan kepada negara. Contoh aktiviti ekonomi dalam sektor sekunder ialah kimia, elektrik, industri, tenaga, kaca, pembinaan, tekstil dan pakaian. Persoalannya sekarang, apakah kesan COVID-19 kepada sektor sekunder? Pihak kerajaan telah melaksanakan pergerakan kawalan untuk mengelakkan wabak coronavirus merebak. Oleh itu, ramai pekerja kehilangan pekerjaannya. Kumpulan kami telah membuat satu kajian dan didapati benar ramai pekerja kehilangan pekerjaannya. Oleh itu, mereka kehilangan pendapatan keluarganya. Seterusnya ialah kesan COVID-19 kepada sektor tertia. Sektor tertia merupakan salah satu sektor yang menyumbang kepada peningkatan pendapatan negara. Contoh sektor tertia seperti sektor pelancongan, perniagaan, pengangkutan serta perkhidmatan kerajaan dan swasta. Oleh itu, apakah kesan COVID-19 kepada sektor tertia? Kesan COVID-19 kepada sektor tertia adalah mengurangkan KDNK negara. Ini kerana sewaktu pandemik, pihak kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan atau dikenali sebagai PKP kepada semua rakyat. Sehingga banyak sektor yang dihadkan atau ditutup sementara untuk beroperasi. Terutamanya sektor tertia seperti sektor pelancongan. Keadaan ini menyebabkan ramai pelancong dari dalam dan luar negara tidak dapat untuk melancong ke dalam negara sehingga menjejaskan pendapatan negara. Seterusnya ialah kepentingan sektor sekunder dan sektor tertia terhadap pembangunan negara. Yang pertama ialah menyumbang kepada KDNK negara. Ini kerana sektor tertia merupakan sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap KDNK, manakala sektor sekunder merupakan sektor yang kedua terbesar. Yang kedua ialah menyediakan peluang pekerjaan. Ini kerana sektor sekunder dan sektor tertia merupakan sektor yang menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk dan menyebabkan kadar pengangguran semakin berkurang dan guna tenaga penuh. Yang ketiga ialah kesan pengganda. Kesan pengganda ialah memajukan sektor ekonomi yang lain. Sebagai contoh, sektor sekunder seperti sektor pemprosesan kelapa sawit memajukan sektor primer seperti sektor peladangan kelapa sawit. Seterusnya, contoh bagi sektor tertia. Sektor tertia seperti sektor pelancongan turut memajukan sektor sekunder iaitu industri kecil dan sederhana seperti tembikar, kraftangan dan batik. Yang terakhir ialah meningkatkan kemajuan teknologi iaitu menggalakkan perkembangan teknologi dalam negara melalui program R&D seperti teknologi nano. Akhir sekali, berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, dapat dirumuskan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Kami dapati kebanyakan daripada mereka kehilangan pendapatan atau terdapat pengurangan dari segi pendapatan mereka. Sebahagian daripada mereka juga terpaksa melakukan kerja sambilan untuk menjana pendapatan lebih tinggi bagi kelangsungan hidup. Bilangan pekerja berbagai sektor yang masih belum memulakan pekerjaan masih tinggi. Hal ini disebabkan antara lain ia merangkumi senarai aktiviti dilarang atau Prosedur Operasi Standard SOP yang ketat untuk memastikan faktor keselamatan dan kesihatan terjamin. Rakyat Malaysia sangat bimbang akan ancaman COVID-19. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktiviti harian. Namun, ia secara tidak langsung memberi kesan kepada sektor ekonomi seperti pelancongan dan perkhidmatan. Pola pembelian dan perbelanjaan semasa penularan COVID-19 ini juga telah berubah kepada kekerapan kadang-kadang dan jarang-jarang berbanding sebelum penularan COVID-19.
Ekonomi kita hanya akan pulih apabila kita tidak lagi tersekat dalam menjalankan kerja-kerja oleh kerana wabak ini. Walaupun ia dijangka mengambil masa yang lama kerana asas ekonomi negara perlu dibina semula. Oleh itu, pihak kerajaan dan rakyat Malaysia perlu bekerjasama dalam menangani pandemik ini agar keselamatan dan kesihatan semua dapat dilindungi dan ekonomi negara dapat kembali pulih seperti sedia kala.